laksanakan, menjauhi larangan Allah, apa kelebihan dia dapat? Abdalallahu lahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Allah akan ganti balik apa yang dia buat itu, yang dia tak tengok itu, dengan iman yang dia rasa kemanisan dalam hati dia. Abdalallahu imanan yajidu halawatahu. Allah akan bagi kemanisan iman kepada orang yang jaga mata dan tak tengok tak ketahuan. Kita mata kita tengok macam-macam. Balik rumah buka TV siang sampai malam. Saya seminggu sekali, sebulan sekali tak tengok TV, tak apa. Memang tak pernah tengok pun. Tak dan nak tengok, bukan tak mau tengok, tak dan tengok. Malam nak pergi mengajar, nak tengok tak. Balik rumah tidur. Kita tengok TV macam-macam, akhirnya kita malas baca Quran. Pasal gambar macam-macam yang kita tengok menyebabkan kita tawak nak tengok Quran. Budak-budak muda tengok gambar macam-macam, dia tak suka nak buat baik, sebahagiannya. Jadi menjaga anggota ni antara kelebihan dia, Allah ganti balik. Apa dia Allah ganti? Kemanisan iman. Kita perlu kemanisan iman itu, kerana orang yang dapat kemanisan iman, dia tak akan cenderung kepada kefasikan. Berdasarkan kepada ayat dalam suratul Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaihimul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fuzuqa wal asyan. Barang siapa yang Allah jadikan dia cinta kepada iman, Allah hias iman masuk dalam hati dia, Allah akan jadi dia orang yang karraha, benci kepada kufur, benci kepada fasik, benci kepada maksiat. Kalau ada dalam perasaan sebarang manusia terasa suka kepada kekufuran, suka kepada kefasikan, suka kepada kemaksiatan, berarti iman tak masuk dengan arti iman yang kental, iman yang sebenar. Karena Quran kata, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tak jadi dua hati, dua jantung dalam hati manusia, dua hati. Hati satu, masuk benda baik, terkeluar benda jahat, masuk benda jahat, terkeluar benda baik. Dengan arti memasukkan kebaikan itu merupakan keperluan kita masing-masing. Memasukkan iman, menghiaskan iman dalam hati merupakan keperluan. Kerana hati yang betul-betul masuk iman, dia akan tak suka benda yang Allah dan Rasul tak suka. Sebab itu ada doa kita baca ketika khatam Quran. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada iman dan hiaskan iman dalam hati kami. Wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan, dan jadikan kami orang yang sentiasa mendapat petunjuk. Itu satu doa. Doa yang kedua, ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami kebaikan itu sejelas-jelasnya dan jadikan kami orang yang mengikut kebaikan. Jangan perlihat saja tapi tak ikut. Dan perlihatkan kepada kami kejahatan dan keburukan itu sejelas-jelasnya. Benda jahat pun bagi kita kenal juga. Ulama sebut dalam syair, araftu syarra la min ajlihi wa innama litawaqqihi man lam ya'rif asy-syarra yushiku an yaqa'a fihi. Aku kenal benda jahat bukan untuk buat jahat. Aku kenal benda jahat untuk aku jaga diri aku daripada terjerumus kepada benda jahat. Perlihatkan kepada kami benda jahat, benda batil, benda sesat, benda salah itu sejelas-jelasnya, dan jadikan kami orang yang menjauhi kejahatan itu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami benda baik itu sejelas-jelasnya dan jadikan kami orang yang mengikut kebaikan. Dan perlihatkan kepada kami benda buruk itu sejelas-jelasnya, jadikan kami orang yang menjauhi keburukan. Yang jadi masalah kepada kita hari ini, suasana kita. Suasana kita. Masa kita mengaji, oh boleh faham. Keluar-keluar mengaji, jumpa terus benda jahat. Masa kita mengaji, alhamdulillah, orang perempuan semua pakai kelumbung. Keluar-keluar mengaji, jumpa Cina pakai seluar pendek. Hak mengaji Zat hilanglah sekarang. Kerana suasana. Sebab itu suasana perlu. Siang dan malam kita perlu menghadirkan suasana yang boleh menambah keimanan. Kerana apa yang kita tengok, apa yang kita bercakap, kawan mana yang kita jumpa, surah abang apa yang kita baca, gambar apa yang kita tengok, semua itu memberi kesan pada peribadi kita. Anta ibnu bi'atik, kata dalam kitab. Kamu adalah anak kepada persekitaran kamu. Sebab apabila kita pergi Mekah Madinah, kita jadi ringan nak pergi sembahyang jemaah.
kita suka lah pergi sembahyang jemaah. Kerana persekitaran kita, kalau bulan puasa tu, pukul 1 pergi lah. 1 pagi. Nak pergi sembahyang tahajud. Balik, pergi pula. Siang malam duduk dalam ibadat. Tidur lepas subuh. Orang yang pergi umrah bulan Ramadan, sebelum maghrib, dah duduk ada dalam masjid. Ataupun di luar masjid untuk buka puasa. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi lebih-lebih lagi, kita jadi rebutan. Masuk masjid orang pegang tangan. Apa ni berkenan apa kat aku nak ajak buka puasa? Orang berebut kita nak heret kita pergi buka puasa dengan dia. Lepas tu kita sembahyang Isya, sembahyang tarawih. Habis sembahyang tarawih, balik rumah Hasan. Lepas tu orang pergi pula pukul 1 untuk sembahyang tahajud sampai pukul 3. Balik, ada yang balik ada tak balik. Rehat lepas subuh. Sampai zuhur. Kita duduk dalam zona ibadat, bangsa tak balik Malaysia, tak apa. Pasal suasana itu menjadikan kita siang dan malam kerja, nak baca Quran, nak berzikir dan sebagainya. Bila kita balik Malaysia, suasana itu kita tak cari. Kita tak cari masjid, kita tak cari surau, kita tak cari orang mengajar, kita tak cari ulama. Yang kita jumpa gambar macam-macam, yang kita jumpa berita macam-macam, yang kita bersembang orang yang macam-macam, yang kita tengok orang yang macam-macam, gambar macam-macam. Suasana itu perlu kita kurangkan. Tak ada masa, tengok Quran. Tak ada orang, tengok Quran. Tengok kitab. Sebab itu, persekitaran satu benda yang penting. Di antara dalil yang menjelaskan kepentingan persekitaran itu, hadis dalam sahih. Hadis yang menceritakan tentang seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang. Bila dia bertaubat, disuruh tinggal tempat dia buat jahat. Tinggal tempat yang tidak membantu dia buat baik. Pindah pintu suasana orang yang buat baik. Apabila kita baca Ihdinas siratal mustaqim, kita patah balik kepada ayat tadi. Allah jawab dalam beberapa ayat. Kita tak minta rezeki pada ketika dalam surah Fatihah. Kita tak minta pangkat dalam surah Fatihah. Kita tak minta orang sokong kita, suka kita dalam surah Fatihah. Tapi yang kita minta ialah Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk Allah. Kerana petunjuk Allah itu adalah perkara yang terpenting dalam hidup setiap manusia dan jin. Hidup atas muka bumi kalau tak dapat petunjuk, walaupun dapat ilmu, dia semakin jauh daripada Allah, kata dalam kitab. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang ilmunya bertambah tetapi hidayah Allah tidak bertambah, orang itu semakin jauh daripada Allah. Tu terang orang tambah ilmu. Oleh yang demikian, hidayah Allah itu perkara yang kita minta dalam sembahyang fardu dan sembahyang sunat, dalam sembahyang luar sembahyang. Allah jawab terus muka surat kedua dalam permintaan itu. Ihdina, ihdina, ihdina. Allah kata zalikal kitabu la raib huda. Ihdina alif hadal. Allah jangan jawab hadal alif. Kamu nak ihdina, aku jawab ihdina itu zalikal kitab. Kamu nak ihdina, aku jawab ihdina itu Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Kamu nak ihdina apa? Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim itu duduk dalam wal Qur'anil Hakim, Quran, duduk dalam innaka laminal mursalin, duduk dalam Rasul. Quran dengan Rasul ala siratal mustaqim. Surah Yasin jawab surah Fatihah. Surah Yasin kata orang yang duduk di atas jalan petunjuk, duduk di atas siratal mustaqim itu ialah orang yang wal Quran, orang yang innaka laminal mursalin. Orang yang ikut Quran, ikut Rasulullah yang salah seorang daripada Rasul. Dua perkara ni kita kaji, dua perkara ni kita bedah, dua perkara ni kita cari, Quran kita cari, hadis kita cari, berarti kita mencari ihdinas siratal mustaqim yang kita minta. Tak cukup dengan minta tanpa kita mencari. Tak cukup dengan pesakit minta ubat kepada doktor, doktor bagi, dia tak makan ubat tu. Tak cukup dengan dia makan ubat, dia tak pantang. Ubat kena makan, pantang kena ada. Barulah penyakit dia akan sembuh. Barulah penyakit dia dapat bertahan. Maka orang yang baca ihdinas siratal mustaqim tak cukup dengan dia minta. Dia kena makan ubat, dia kena pantang. Apa dia makan ubat? Buat taat. Apa dia pantang? Jauhi maksiat. Sebagaimana seorang pesakit yang minta ubat tetapi makan tak ikut peraturan, ataupun tak makan langsung, ataupun makan dah ikut peraturan tetapi tak pantang, tidak boleh sembuh, tidak boleh berubah menjadi baik, maka demikian juga orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Setiap orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim, yang memohon kepada Allah
petunjuk kepada jalan yang lurus, tak cukup dengan permintaan. Kalau takat dia baca tapi dia tak usaha memakan ubat, dia tak usaha mengaji, dia tak usaha ibadat, dia tak usaha melakukan kebaikan, dia tak usaha menjauhi keburukan, orang yang sedemikian seumpama pesakit yang memakan ubat ataupun tak makan ubat tetapi dia tak melakukan pantang. Pantang kena ada, baru nak sembuh, maka pantang itu menjauhi kemurkaan Allah. Kita kembali kepada awal perbincangan kita tadi. Kita memuji Allah kerana kita mendapat pelbagai nikmat yang begitu banyak daripada Allah yang tidak terhitung, dan ulama menyatakan itu di antara tanda orang yang bersyukur di atas nikmat itu, dan nikmat itu disyukuri ada dengan hati, ada dengan lidah, satu lagi disyukuri dengan amalan. Allah sebut dalam Quran, i'malu ala Dawud syukra, beramallah kalian wahai keluarga Nabi Daud kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kepada Allah ni satu benda yang merangkumi hati, merangkumi lidah dan merangkumi amalan. Amalan kita mana tanda kita bersyukur pada Allah? Kita usaha supaya apa juga amalan kita daripada celik mata sampai kepada pejam mata, ianya sesuai dengan peraturan Allah. Kalau tak sesuai, apa betul? Kalau ada orang kata aku tak mau ikut juga, dia bertanggungjawab. Kenapa? Kerana Allah hantar kita ke muka bumi bukan saja-saja untuk cari makan. Allah hantar kita atas muka bumi bukan saja-saja untuk hidup 60 tahun lepas tu habis begitu sahaja. Allah hantar kita atas muka bumi liya'budun. Allah hantar kepada kita atas muka bumi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hantar kita atas muka bumi untuk kita di khalifah Allah. Khalifah Allah maksudnya wakil Allah, pengganti Allah. Apa dia khalifah Allah? Untuk menjadi wakil yang melaksanakan ajaran Allah atas muka bumi. Allah hantar kita atas muka bumi untuk menunaikan amanah. Apa dia amanah dia? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kami bentangkan amanah kepada langit bumi. Langit bumi tak berani ambil, manusia terima amanah itu. Apa dia amanah dia? Amanah untuk melaksanakan peraturan Allah pada diri dan masyarakat. Jadi banyak ayat cerita kita dihantar atas muka bumi, dihidup atas muka bumi ni kerana ada hikmah dia. Hikmah yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan seluruh jin dan manusia supaya mereka mengabdikan diri pada aku. Hikmah yang kedua, Allah jadikan kita khalifah Allah. Khalifah mana pengganti, wakil Allah untuk melaksanakan ajaran Allah. Yang ketiga, kita penerima amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Allah suruh kamu letakkan amanah sesuai kepada ahli dia. Bila kamu melaksanakan satu hukum, naklah kamu hukum secara adil. Dua tiga sifat itu, dua tiga tanggungjawab itu perlu disedari oleh manusia yang bernama insan. Kita pergi kerja, kita ada isteri, kita ada suami, kita cari makan, kita bersembang, kita tidur, semua itu kita merupakan wakil Allah. Kita merupakan hamba Allah. Kita merupakan khalifah Allah di atas muka berdasarkan kepada beberapa ayat. Oleh yang demikian, bila kita hidup atas muka bumi, di antara perkara yang membuktikan kita itu orang yang benar ialah kita bersyukur di atas nikmat Allah yang tidak terhitung. Salah satu cara bersyukur ialah amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan peraturan Allah. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah kamu semua wahai keluarga Nabi Daud kerana bersyukur kepada Allah. Dan orang yang tidak mahu kepada peraturan Allah, dia hanyalah merupakan ahli dunia. Dia hanyalah merupakan manusia yang gembira atas muka bumi, tetapi dia tidak akan gembira di akhirat. Kenapa? Kerana dia tak ikut kehendak pencipta dunia dan pencipta diri dia sendiri. Sebab itu, setiap orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim, setiap orang yang membaca suratul Fatihah, ada beberapa perkara yang telah dijelaskan oleh ulama tafsir yang perlu dikenali. Di antaranya yang saya sebut tadi. Siapa yang minta hidayah, dia kena jauhi daripada diri dia sifat kekufuran. Kita alhamdulillah kita mengucap. Siapa yang minta hidayah, dia kena jauhi sifat fasik. Fasik ini keluar daripada ketaatan kepada Allah. Siapa yang minta hidayah, dia kena jauhi daripada diri dia sifat kezaliman. Kita baca sejarah para nabi. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika turun ke bumi, Nabi Adam baca, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim diri kami. Nabi Adam kekasih Allah mengaku melakukan kezaliman.
Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW ajak doa dan baca dalam sembahyang. Ajak kat saya satu doa, ad'u bihi fi salati, aku nak baca doa tu dalam sembahyang. Nabi SAW ajak baca, suruh baca lepas pada tasyahud akhir. Allahumma inni ataupun Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan hanya Engkau. Sayyidina Abu Bakar kekasih Allah, kekasih Rasulullah, orang yang paling hampir kepada Rasulullah, orang yang paling tinggi iman, mengaku kepada Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Aku telah melakukan kezaliman kepada diri dengan kezaliman yang banyak. Orang yang terlanjur buat salah, dia mengaku dia zalim, dia buat salah, dia bertaubat kepada Allah, orang itu Allah sayang. Quran sebut innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ditelan oleh ikan. Nabi Yunus kata baca doa yang digalakkan kita baca doa tersebut bila kita menghadapi kesukaran. La